Okay, so sekarang ni ada lagi KWSP ke tak? Tak ada. Saya baru masuk kan. Ni soalan. Kenapa KWSP tahun ni tinggi? ASB pun tinggi. Memang trend lah. Kenapa? Kenapa tinggi? Sebab 2023 ekonomi Malaysia Alright, so KWSP telah umumkan dividen untuk tahun 2023. Kan? Tapi there's bad news and there's good news lah. Bad news ya, saya punya prediction tersasar jauh. Kan? Saya ingat boleh dapat hit more than 6%. Kan? Tapi it is what it is. Kan? Saya manusia biasa. Tapi you know, kalau kita lihat kat sini, dividen KWSP yang konvensional punya 5.5%, yang syariah punya 5.4%. Okay, so the bad news is tak hit lah sasaran saya, dan saya yakin some of you pun like wish to be higher, but it's not. Tapi the good news is dividen daripada KWSP yang syariah punya account is 5.4%. Wait, 5.4% compare dengan 5.5%. Hanya perbezaan 0.1% sahaja. Historically, kalau anda tengok, syariah punya return memang sangat-sangat jauh beza dengan konvensional. So, this is a calling. Terutamanya bagi mereka yang masih lagi belum tukar KWSP anda daripada konvensional kepada syariah. Especially Muslim out there, please do so. Gunakan masa ini untuk tukar. Sebab at the end of the day, keberkatan itu lebih penting daripada keuntungan yang kita dapat di dunia ini. Okay? But anyhow, that is it. Tapi kali ini reaction dia berbeza sedikit sebab sebelum ini masa ASB tahun 2023 saya react dengan Cikgu Ulwan. Tapi kali ini kita ada orang lain Saya bersama dengan Yusaf. Yusaf tapi so Yusaf, bila kita cakap tentang KWSP, Yusaf sendiri ada KWSP ke tak? Ada dulu Doktor, tapi masa time PKP tu agak kemerosotan ekonomi. Yes. Terpaksa juga withdraw, dah dibagi withdraw, saya withdraw. So dulu dapat KWSP macam mana? Saya pernah kerja, siapa yang tahu kan, kedai Baskin Robbins Ice Cream. Oh, okay. Ni before saya seorang yang bekerja keras juga Doktor. Oh, ada banyak experience. Boleh lah FAB. Lepas tu saya kerja Johnny Restaurant. Pun? Steamboat. Ada dalam lah kat 1,500 agak. Wow, ada you keluarkan? Keluar, tapi sekarang tak carum. Okay, so sekarang ni ada lagi KWSP tak? Tak ada. Untuk saya patut masukkan. Ni soalan. So patut masukkan dari segi apa? Dari segi, sebab sekarang ni tak carum sebab apa? Sebab tak kerja dengan orang lah? Sebab boleh Doktor. Sebab boleh Sebab boleh dia Tak, tapi kenapa sekarang ni tak kerja? Yusuf buat apa sekarang? Saya freelancer. Freelance? Maksudnya freelance and then income dapat, terus masuk bank? Terus masuk ASB. Masuk ASB, okay, which is great, right? Terus masuk ASB. So, tapi saya tengok tadi lagi tinggi Doktor tadi. ASB tahun ni 5.4? ASB 5.25 je. Macam mana kan? Maksudnya saya kena masukkan ke macam mana Doktor? Okay. Apa beza dia? Okay, good question. So, ala-ala kan Yusuf kat sini, and the reason I would say ramai juga orang yang tanya, especially orang yang freelance. Orang yang kerja freelance, orang yang tak ada yang tak dibayar caruman daripada majikan. Ataupun gaji tak tolak siap-siap. Sebab dulu macam kerja F&B, confirm every month kena bayar, betul? So, sebenarnya dekat dalam KWSP ni ada satu lagi insentif, iaitu called Aisaraan. Okay. Aisaraan ni adalah for self-employed yang nak carum sendiri. Maksudnya duit masuk, and then daripada duit masuk tu dia nak tolak siap-siap masuk dekat KWSP. So masih relevan lagi ke tak? Kalau tanya saya sendiri macam Yusuf, saya tak ada majikan. Okay. Saya lah majikan, tapi saya masih lagi carum dekat dalam ni. Oh ya? KWSP. Masih lagi. Every single month without fail. Kenapa? Sebab bagi saya KWSP ni is tabung persaraan yang terbaik. Tabung persaraan yang terbaik. Kalau kita letak duit dekat dalam ASB, Yusuf boleh keluarkan ke tidak? Boleh, sebab tu saya masuk situ. Kan? Betul tak? Betul. Most people, itu mindset dia. Sebab dia boleh keluarkan. Tapi, ada kelebihan bila kita masukkan duit dalam satu tabung. Tabung tu bagi return, not bad, 5.4%. Okay kan? Macam ni cakap pun lagi bagus. Kan? Ya, dia naik and turun, betul tak? So, okay, dia lagi bagus. And kita tak boleh nak keluarkan. And benda ni pun saya belajar juga daripada this one guy called Grant Cardone. Kenal tak? Kenal. Grant Cardone lagi ekstrimnya dia, income yang dia dapat 50% dia tolak masuk kat tempat yang dia tak tengok langsung. Gary Vee kenal? Kenal.
Gary Vee pun buat benda yang sama. Dia dapat duit, dia tolak masuk kat tepi tabung yang dia tak tengok langsung. 50% juga. Gary Vee saya tak tahu. Grant Cardone 50%. So income masuk 10,000, 5,000 terus tolak. Tapi apa yang berlaku is bila Gary Vee tolak and then tiba-tiba ada peluang. Sebab Gary Vee adalah one of the earliest Facebook investor. Okay. Dia invest kat Facebook. Nak invest ni, duit tak ada kan? Dia buka tabung secret dia, ada banyak duit. And then dia masukkan 100,000 dalam Facebook. And because dia masukkan 100,000 dalam Facebook punya saham, he makes millions from that investment. Tapi bukan KWSP tak ada withdraw. Okay, bagus. Tapi saya tak ambil konteks tu. Saya tak ambil konteks yang investment ni. Saya ambil konteks yang kita simpan long term. So bila kita bersara nanti, umur 55 tahun, kita akan bersyukur kita ada KWSP. Especially macam sekarang ni, you freelance kan? Betul. Income freelance lah. Free and easy. It comes freely, it goes freely juga kan? Betul tak? So kita tak tahu. So bila kita tolak siap-siap dalam KWSP ni, dia akan memaksa kita untuk tak mengharap income daripada KWSP sebab otak kita akan rasa Duit tu dah tak ada. duit tu tak boleh. Tak boleh nak ambil. Kalau nak ambil pun kena tunggu lagi 20-30 tahun. So dia akan force orang-orang especially freelance untuk push lagi. Hustle lagi. Faham. Itu Grant Cardone punya style. Sebab tu dia tolak 50%. Dia dah earn banyak ni, tolak 50%. Duit tak cukup. Kerja lagi, tolak lagi. Tak cukup lagi. Nak beli private jet, tak cukup. Dia tolak lagi. So duit dia bertambah. Dia hanya spend 50%. Doktor recommend berapa persen? Apa dia? Macam untuk orang macam Oi, saya, kan? berapa persen recommend? Kalau 50% tu Grant Cardone lah. In your case, macam standard lah. Employee macam Carum 13%, 13%. So you can put like 13%, you can put 15%, you can put 10%, up to you. Doktor? Saya memang Carum saya sendiri 12% daripada gaji saya, 12%. Tapi saya dapat juga daripada majikan. Saya 11%, saya sendiri Carum 11%, saya dapat juga daripada majikan. Bisnes doktor sendiri lah? Bisnes saya sendiri lah. Faham, Saya pusing kat situ lah. Pusing-pusing. Tapi ni different lah. Yelah. You create your own company. Tapi kalau you sekadar nak Carum sendiri, personal contribution, I think 10%, 15% okay. 54% ni doktor paling tinggi yang sejarah ke macam average? Tak. Dia bukan paling tinggi dalam sejarah. Average berapa? Kan? Average Untuk KWSP. Alamak, average. Okay. So, saya follow, kalau kita tengok Ringgit Plus, return ASB Syariah, patuh syariah, paling tinggi 2017. Okay. 6.4%. Paling rendah? 2017. Lepas couple of years tu? Paling rendah tahun lepas 4.75. Okay lah. Not bad kan? 4.75. Ni yang syariah. Syariah punya ni lah. Tapi on the conventional side paling tinggi 6.9% juga pada tahun 2017. Paling rendah 5.2%. Doktor, kenapa KWSP tahun ni tinggi, SB pun tinggi? Memang trend Kenapa? Kenapa tinggi? Sebab 2023 ekonomi Malaysia menaik. Okay. Bukan saja Malaysia tapi satu dunia lah. Sebab KWSP dengan ASB ni mereka invest kat banyak tempat worldwide. So they grow together. So it's like any investment lah. There is the actual investment lah. Sebab kadang-kadang orang ramai tertipu dengan investment tipu-tipu ni. Investment yang janji 20%, 30%. Go back to basic. Tengok apa KWSP bagi. Tengok apa ASB bagi. About 5-6%. So realistically that is safe investment. Kalau you letak kat safe investment tak boleh nak hit that amount, maksudnya something wrong lah. Sebab that is safe investment. So kalau you nak dapat up sikit, like you know 8, 10, 12% okay. More than that, ridiculous. Boleh tu boleh. Tapi you kena ada usaha. Bukan invest mata saja. Bukan invest tutup mata dapat return. Itu bohong lah. Kalau macam tu baik. Jadi macam Shark Tank kan, invest kena buat kerja. Of course. Even Shark Tank pun. Dia tak duit, dia tak relax. Dia yang kena promote, dia kena ajar, dia kena bina. So that's the thing. Faham. Doktor, kita boleh buat automatic transfer Auto boleh? Boleh Yes. Aisaraan. Dia automatic tidak untuk purchase ni. I think so. Saya tak guna Aisaraan punya model sebab Aisaraan tu baru. Doktor pakai apa? Saya pakai the normal route, conventional, create a business bayar. Faham. Itu jauh lah. Yelah. Tapi it so happen that is how my destiny is. And then I like that model.
Sebab model tu maksudnya saya dapat payslip. And because saya dapat payslip, saya suka beli rumah. Saya suka buat pelaburan rumah. So pelaburan rumah ni bank nak tengok payslip you. So dia memudahkan saya. So that's something yang memang want to consider lah. Kalau KWSP nanti withdraw masa dah tua, nanti dia dapat sedepuk lah. Yes. Faham? Yes. And boleh pilih nak dapat bayar insurans ansuran pun boleh. Macam bayar pencen. So dia masih lagi grow, but at the same time dia bayar kita. Tapi kebanyakan orang dia akan keluarkan lah. Dia akan keluarkan, dia akan pindahkan kat tempat-tempat lain. Contohnya pecah kat ESB, tabung haji, sikit-sikit, letak kat investment sikit, and then dapat income. Dia dah tolak zakat belum? Belum. So kena cicikan. Faham? Tapi zakat bayar masa kita keluarkan. Masa dalam tu tak payah bayar? Tak perlu. Okey, faham. Okay? Menarik. So dah tahu lah KWSP. Mungkin boleh cuba. So persoalannya, akan buka KWSP tak? InsyaAllah. akan diusulkan di dalam diri sendiri. Diusulkan kepada diri sendiri, proposekan, and then tengok kan? Kebanyakan dah agak tinggi lah. Accept ke tak? I see it like KWSP ni is like tabung untuk masa depan. Sebab tabung sekarang ni, yes, duit kita boleh buat. Kita muda lagi. Tapi bila kita tua nanti macam mana? Kan? Like, saya suka lah. Saya kadang-kadang every year tengok, ada ni. Not bad lah duit yang saya ada kat KWSP ni macam, okay. Tengok duit dalam simpanan, okay tak banyak. Tapi bila tengok KWSP, okay. Lega sikit lah. Saya berterima kasih. Basically saya akan cakap kat saya di masa hadapan, saya okay, you don't worry. InsyaAllah ada income daripada ada investment daripada KWSP ni. KWSP okay. Tapi kat Amerika 401k is different. Different lah. Itu topik lain. Tapi dia benda yang sama. So bila kita tengok kaji balik, macam Robert Kiyosaki memang pangkah gila-gila 401k. Okay. Faham. Tapi kita return not bad. Okay. Return kita lain macam sikit. Dia pun tak macam kat sana. Kat sana US, you boleh rugi. You boleh naik turun macam tu. Oh ya? Yeah? Macam kita dapat dividend Consistent every year. Malaysia ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. You Bumi Putra. Wah, you memang. Guys, komen Alhamdulillah saya duduk Malaysia. Komen. Alhamdulillah saya duduk Malaysia. Sebab tu saya pulang Malaysia. Okay. Faham. Cintailah negara kita. Tiba-tiba. So, itu dia. Thank you very much again, Yussaf. And sudi jadi tetamu terhormat untuk video KWSP. Saya tak pernah ter-expect TPKP tengok video Dr. Adam Zubair, tak pernah expect akan muncul sebagai salah seorang orang dalam video. Okay. Cerita lebih boleh tengok UCAS insyaAllah. Boleh tengok UCAS. Jangan lupa subscribe UCAS. And video saya pun insyaAllah. InsyaAllah. Okay, nantikan. Maybe Apa? Yussaf pun boleh jadi guest. Boleh Dr. My future Invite podcast sahaja bila-bila. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada hal. Okay. Tak ada hal. Alright. So dah janji. See you in the next video. Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubair, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubair, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.